Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada anak-anak kesayangan saya. Pada hari ini cikgu akan mengajar satu topik iaitu penyata kewangan. Cikgu berharap awak menghafal format penyata kewangan. Di mana penyata kewangan ada dua. Yang pertama, akaun perdagangan dan untung rugi. Serta yang kedua ialah penyata kedudukan kewangan. Di sini, cikgu tunjukkan skema jawapan dan pemarkahan. Setiap pelajar harus hafal format penyata kewangan. Di mana kalau awak tengok yang cikgu kuning-kuningkan di bahagian yang cikgu kuning tu adalah membawa markah bonus pada awak. Asalkan awak membuat penyata kewangan tu berdasarkan format yang betul. So yang menjadi masalah pelajar, cikgu dah kenal pasti iaitu awak tak mampu membuat maklumat tambahan. Sebenarnya dalam maklumat tambahan, kita hanya ada 6 saja. Ada 6 saja iaitu yang pertama, inventory akhir. Yang kedua, susut nilai dan susut nilai terkumpul. Yang ketiga, hutang lapuk, hutang ragu. Yang keempat, pelarasan belanja dan hasil. Yang kelima, pinjaman, faedah pinjaman, simpanan. Dan yang terakhir sekali, tentang pembetulan kesilapan. Di sini kita buat revision sedikit lah. Cikgu ada bagi satu soalan lengkap. Dapat je soalan. First kali cikgu dah cakap, bukan tidur. Tetapi kita kena buatlah. Awak garis-gariskan dulu. Awak garis-gariskan 3 butiran garis, 3 butiran garis, 3 butiran baris. Kemudian yang debit ialah belanja dan aset. Awak labelkan belanja dan aset. Manakala kredit ialah hasil, equity dan liability. Kemudian awak kategorikan mana belanja, mana aset, mana hasil, mana equity dan mana liability. Awak labelkan. Macam cikgu buat tu lah. Yang cikgu nak awak fokuskan, awak tengok kat tepi tu, cikgu ada letak catatan kontra. Catatan kontra ada 5. Di mana dalam apur ada 2, iaitu jualan dan belian. So kalau awak tengok jualan tu kredit kan. So dia punya catatan kontra akan berada di debit, iaitu pulangan jualan. Begitu juga dengan belian. Belian debit. So catatan kontra dia pulangan belian akan berada di kredit. Manakala dalam penyata kedudukan kewangan ada 3 saja, iaitu susut nilai terkumpul, akaun belum terima serta lagi satu ialah modal. So cikgu harap awak tak ada masalah lah untuk ini. So kalau yang catatan kontra tu awak hanya buat star lah. Awak buat CK, catatan kontra. Dia akan terbalik lah. Kalau belian debit, pulangan belian akan berada di kredit. Jom kita tengok maklumat tambahan yang pertama. Selalu cikgu beritahu dalam kelas. Maklumat tambahan yang pertama ialah berkaitan dengan inventory akhir. So tolonglah cikgu minta tolong. Tolong ingat, yang pertama inventory akhir ni ambil nilai yang terendah. So cikgu ada bagi kat situ, baca tahu nota cikgu tu. Ambil nilai yang terendah. So kalau awak tengok maklumat tambahan yang pertama, inventory dinilaikan 28,200 pada harga kos dan 29,700 pada harga pasaran. So ambil nilai yang terendah. Bulatkan. So dan ingat, dalam penyata kewangan ni, dia akan ada catatan dekat apur dan satu lagi akan ada catatan di penyata kedudukan kewangan. So dalam apur, dia akan masuk dalam kos jualan dan dalam penyata kedudukan kewangan, dia akan masuk dalam aset semasa. The next. Yang kedua ialah biasanya dia cerita tentang belanja dan hasil. Awak boleh rujuk nota cikgu tepi tu. Belanja ada 2 pelarasan. Manakala hasil pun ada 2 pelarasan. Di mana belanja, kita ada belanja prabayar dan yang kedua belanja belum bayar. Manakala hasil, kita ada hasil belum terima dan hasil belum terperoleh. Di mana yang PKK, yang dalam aset semasa, kita hanya ada prabayar dan hasil belum terima. Manakala dalam liability semasa, kita ada 2, iaitu liability, belanja belum bayar dan hasil belum terperoleh. So kita tengok soalan kat sini. Awak tengok sebahagian premis disewakan dengan kadar 9,600. So awak tengok dulu. Awak cari dalam imbangan duga awak tadi. Berapa nilai sewa? So dalam dewan sewa tadi adalah 8,800.
So sepatutnya diterima ialah 9,600. So yang 9,600 awak akan masukkan dalam akaun perdagangan dan untung rugi sebagai hasil. Manakala dalam PKK pelarasan dia awak tengok, sepatutnya diterima 9,600 tapi dia hanya masukkan 8,800 je yang dia dah terima. So awak tolak kan? So itu namanya adalah sewa belum terima. Kita belum terima lagi. Okey, seterusnya yang ketiga, ini adalah gaji pekerja 1,200 sebulan. Cikgu dah kata, kalau sebulan awak kena darabkan 12. Kita nak tahu belanja sepatutnya awak kena darab 12. So macam gaji ni, dalam imbangan duga dia ada catat, gaji baru bayar 13,200. Dalam imbangan duga nanti awak tengok bulan debit, gaji tu 13,200. Sepatutnya bayar awak darabkanlah 1,200 darab 12. So awak dapat 14,400. So dari sini awak dah tahu dah. Patutnya bayar 14,400 tapi baru bayar 13,200. So gaji belum bayar ke prabayar? Mesti awak akan jawab gaji belum bayar. So yang apur yang sepatutnya awak dapat ialah 14,400. Yang dalam PKK gaji belum bayar tu awak tolakkan berapa yang dia belum bayar, masukkan sebagai liability semasa. Okey. Seterusnya maklumat tambahan yang keempat adalah polisi insurans dibeli pada 1 Julai 2019 adalah untuk tempoh setahun. So awak tengok dulu dalam imbangan duga berapa insurans yang dia dah bayar. Insurans yang dia bayar ialah 2,640. So berapa insurans sebenar? Berapa insurans sebenar? So awak kena darabkanlah, awak kena tengok. Dia beli 1 Julai, tutup akaun 31 Mac. So kira awak, cikgu dah ajar kan, kira 1 bulan, keluarkan jari pun tak ada masalah. Cikgu pun masih keluarkan jari, kira. Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember, Januari, Februari, Mac. So berapa bulan? 9 bulan. So sebab itulah cikgu darabkan 2,640 darab 9 per 12 awak dapat 1,980. Ini adalah belanja insurans yang sebenar. So akan masuk akaun perdagangan untung rugi. So awak tengok pula yang dalam PKK awak bandingkan. Yang tadi dia dah bayar 2,640. Sepatutnya 1,980 sahaja. So tolakkan, awak akan dapat insurans prabayar dia terlebih bayar sebanyak 660 dan dia akan masuk nanti dalam aset semasa. Okey, kita tengok maklumat tambahan yang kelima. Okey, iaitu tentang hutang lapuk. Okey, cikgu rasa semua orang tak ada masalah. Hutang lapuk ni apa? Hutang yang memang tidak dapat dikutip. Memang tak boleh bayar. Contohnya apa? Orang tu meninggal dunia, orang tu muflis. Contohlah macam orang meninggal dunia. Takkan awak nak pergi kubur dia kan? Awak cakap, bangun. Kau ada hutang aku, kau tak bayar lagi. Kang dia bangun, awak pula yang lari. So, cikgu harap awak fahamkan betul-betul. Hutang lapuk ni lah hutang yang memang tak dapat dikutip. So, dia kata seorang pelanggan tu berhutang telah meninggal dunia dan baki hutangnya dihapuskan. Kalau dikata hapuskan tu, itu adalah hutang lapuk. So, hutang lapuk ni adalah belanja. So kalau awak tengok dalam imbangan duga, cari dulu ada tak hutang lapuk? Ada 320. Manakala akaun belum terima dia 8370. So bila berlakunya hutang lapuk, apa yang berlaku tengok kesan, hutang lapuk bertambah, akaun belum terima dia akan berkurang. Kita akan kurangkanlah hutang dia. So hutang lapuk kita dapat 690. Hutang lapuk adalah belanja, manakala dalam penyata kedudukan kewangan akaun belum terima tadi kita tolakkan. So kita dapat 8,000. Cikgu ada tulis kat situ kesilapan pelajar apa yang dia buat. Biasanya dia tolak dengan 690. Tak. Dia hanya ambil berapa yang hutang yang tak dapat dikutip. Okey, seterusnya ialah tentang peruntukan hutang ragu. Dia kata peruntukan hutang ragu diselaraskan dengan 5% atas baki akaun belum terima bersih. Akaun belum terima bersih, ambil yang terbaru tadi. Berapa? 8,000. Ambil nilai baru, bukan nilai dalam imbangan duga. So, apa formula nak kira peruntukan hutang ragu? Awak boleh tengok. Akaun belum terima bersih, darab dengan peratus PHR. Awak akan dapat 8,000 tadi, darab 5%. So, awak dapat 4,000. So, 400 yang awak dapat tu, dia akan terus cikgu kata apa? Masukkan dalam penyata kedudukan kewangan. Dan 400 tu, kita iktiraf dia sebagai aset semasa iaitu catatan kontra. Okey, kemudian dalam apur, ini susah sikit lah. Awak kena faham betul-betul
bandingkan dengan imbangan duga tadi. Okay, imbangan duga dalam PHR dia ialah 250. Yang baru 400. Okay, so kita akan nampak dia bertambah tau. Hutang dia makin bertambah. So, bila bertambah, dia akan masuk sebagai belanja. Butirannya apa? Butirannya ialah penambahan peruntukan hutang ragu. Seterusnya ialah pembetulan kesilapan. Ini cikgu selalu perasan bila kata pembetulan kesilapan, semua orang akan lari. Sedangkan pembetulan kesilapan ni adalah mudah saja. Biasa dia akan bagi simple saja. Macam inilah awak tengok dalam soalan. Angkutan keluar 180, tersilap rekod dalam angkutan masuk. So, cari dulu dua butiran. Apa yang salah, apa yang betul. So, awak nampak angkutan keluar dan angkutan masuk kan? Awak highlight kan? Mana yang betul? Confirm lah. Confirm angkutan keluar yang betul. So, angkutan keluar tambah angkutan masuk yang salah tu kan kita kena tolak balik. So, angkutan masuk sebanyak 180 tu awak tambahkan dengan angkutan masuk yang dalam imbangan duga. Kemudian, angkutan keluar, kalau ada dalam soalan, awak kena tambahkan, tapi kalau tak ada, biarkan saja. Awak tambahkan. So, sebab itulah awak dapat angkutan keluar 180, manakala angkutan masuk 270. Dan masuk sebagai kos belian. Okey, seterusnya, ini tentang susut nilai terkumpul. Okey, susut nilai terkumpul, awak boleh tengok balik. Susut nilai terkumpul ni apa? Susut nilai ni adalah, aset semasa kita, aset bukan semasa kita, makin berkurang. So, awak kena tengok balik lah formula dia macam mana. Dia ada 3 kan? Baki berkurangan, kos dan penilaian semula. So, awak tengok dalam soalan, kalau dalam soalan cikgu ni, awak tengok kenderaan, susut nilai dia dah 20% mengikut kaedah baki berkurangan. So, gunakanlah kos, tolak susut nilai terkumpul dah berapa persen. So, dapatlah 7740. Tu masuk sebagai belanja. Manakala dalam penyata kedudukan kewangan, kita akan masukkan dia nilai susut nilai terkumpul kenderaan, awak tambahkan yang dalam nilai imbangan duga tambah yang baru. Sebab itulah awak dapat 29,524. Yang mesin cetak ni, kalau awak tengok mesin cetak, dia tak bagi persen. So, cikgu dah cakap dalam kelas. Kalau dia tak bagi persen, awak kena guna formula kos, tolak usia guna bahagi tahun. So, kalau dalam soalan ni, 75,000, awak tolak dengan dia punya nilai scrap dia 5,000 bahagi dengan tempoh dia iaitu 10 tahun. So, dapatlah dia 7,000. Nilai yang awak kira tu adalah susut nilai mesin cetak dan kita akan letak dalam belanja. Manakala dalam susut nilai terkumpul, mesin cetak, awak kena tambahkan nilai dalam imbangan duga. Sebab itulah awak dapat 28,000. Kesilapan yang cikgu biasa tengok ialah pelajar main ambil je nilai 7,000 tu, dia masuk dalam penyata kedudukan kewangan 7,000 juga. Salah ya kelas, habis 1 markah. Sayang lah, sayang. Okey, seterusnya maklumat tambahan. Ini adalah biasanya yang the latest lah. Cikgu nampak biasanya dia akan bagi satu dokumen. Satu dokumen biasanya tentang ambilan. Macam ni, pemilik mengambil barang niaga untuk kegunaan keluarga. So, barang niaga berkaitan dengan apa? Barang niaga berkaitan dengan belian. Cuma tengoklah untuk kegunaan keluarga atau untuk derma atau untuk promosi. So, dalam soalan ni, kita dalam apur, belian tu awak kena tolakkan sebab dia ambil. Dia ambil manakala dalam penyata kedudukan kewangan, dia punya ambilan tu awak kena tambah. Bila dia ambil, dia makin bertambah. So sampai di sini saja. Cikgu harap awak dapat menjawab soalan dengan betul. Ingat, save tarikh ni 7 Mac 2023, hari kita. Cikgu mengharapkan semua pelajar dapat menjawab soalan dengan cemerlang. Jangan pernah takut untuk gagal. Takutlah jika tak mahu berusaha. Awak berusaha. Tolonglah, tolong untuk ada beberapa hari lagi ni, tolonglah buat ulang kaji. Okey. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.